Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz, sahabat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Sekejap. Kita budak. Mana budak kita ni? Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi tengah hari ini dan Allah Ta'ala masih lagi memberi kita keizinan untuk duduk dalam majlis yang baik. Semoga dikekalkan kehendak kita ni untuk berada dalam ketaatan dan kebaikan. Sebab ini semua adalah dengan izin Allah. Bila Allah izinkan, maka kebaikan itu akan berlaku. Bila kita niatkan, kita dah mula diberi pahala. Bila kita laksanakan, kita ada pahala lagi satu. Itu pentingnya memahami peranan niat. Macam ni kalau kita ada kelas sekarang, katalah kita ada kelas ketiga, contohlah. Tak kira lah kelas apa kan. Kita ada nak belajar dengan orang ketiga. Dengan ustaz ke, dengan ustazah ke. Kita niat. Niat kan, pagi kita niat. Pukul 3 ni aku nak masuk kelas ni. Pukul 12.45 aku nak masuk kelas ni. Niat dulu. Pagi kita niat. Kalau semalam pun tak apa kita niatkan. Bila kita niat, Allah Ta'ala dah beri kita pahala. Allah Ta'ala dah beri kita pahala. Saya tak lupa dulu kan. Ada cerita kawan daripada kawan tablik lah. Wallahualam lah cerita ni, tapi bolehlah kita jadikan panduan. Dia kata orang tablik ni, dia bila dia dah bagi bayan kan, nanti dia akan tanya siapa nak keluar dakwah 40 hari kan dia kan. Siapa yang dah biasa ikut tablik tahulah. Dia akan catat nama. Siapa ada hajat nak keluar dakwah 40 hari, bila, bulan berapa, dia catat nama. Jadi masa dia catat nama tu, ada seorang budak muda ni angkat tangan lah. Dia nak keluar 4 bulan. Bulan 12 dia kata dia keluar 4 bulan. Jadi dia catatlah nama macam biasa. Lepas tu, selang seminggu ni budak ni meninggal, kemalangan jalan raya. Ni ustaz ni cerita dengan saya ni. Lepas tu dia baru ingat, budak ni yang bagi nama tu hari, dia nak keluar dakwah 4 bulan. Bila dia dapat tahu budak ni meninggal, malam tu dia mimpi budak ni. Mimpi budak ni macam berada di syurga tau. Dia cerita dengan kami. Allah, hai. Kenapa? Sebab niat dia tu. Allah dah bagi pahala kat dia rupanya. Ini cerita-cerita ni lah. Cerita, mungkin cerita tu sahih, tapi kita dengar orang yang bermimpi dia cerita. Mungkin hanya mainan tidur, wallahualam lah. Tapi apa yang kita nak kata, pentingnya kita meletakkan niat ni pada ketaatan. Mesti ada niat satu hari aku nak pakai macam ni lah. Satu hari aku nak sembahyang duha 8 rakaat. Mesti ada niat lah. Buat tak buat ialah satu hal lain. Tapi niat dulu. Lepas tu cubalah buat. Tak dapat 8, buat 4. Tak apalah. Tak dapat lah 8, buat 4. Tapi niat dia dah ada. Ada niat tadi dah. Lagi kita tak mempermainkan. Kita ada memainkan. Niat je lah buat bala, tak buat tu dah. Tak boleh gitu lah. Bila niat mesti ada satu rasa kesungguhan. Jadi kalau malam ni ada kelas, tak kira lah kelas saya ke kelas apa ke diikut. Sekarang niat. Ni apa? Aku malam sekarang nak ikut kelas. Niat lah ni zuhur kan nak Jumaah lah sebenarnya. Tak kira lah Jumaah kat rumah ke, kat masjid ke, kat pejabat ke. Andai lah ditakdirkan tak dapat sakit ke, tiba-tiba ada hal ke kan. Semayang pukul 2, semayang seorang, tak ada kawan dah. Tapi tadi niat tadi ada niat. Moga-moga dengan niat kebaikan tu, Allah beri kita pahala. Tu nak kena faham.
Itu nama dia peranan niat. Peranan niat. Okey. Tengok muka surat 26. War ada ke? Ada Ustaz, ada Ustaz. Okey. Ingat war tadi tengah tengok projek bilion-bilion. Macam tak nampak je war. Ada Ustaz, ada Ustaz. Okey, muka 26. Kelima, betul war? Betul Ustaz. Kelima rukuk. Lima tanda kat mana ni? Adli. Ya Ustaz. Minggu lepas tak sempat Ya. Ustaz. Ada Ustaz ada kerja biasa. Minggu lepas Fatihah dah habis dah. Okey Ustaz. Fatihah dah habis. Jadi kita masuk ke 5 Baik Ustaz. Rukuk. Rukuk. Baca sikit benangan dekat slide. Nampak slide tak? Rukuk adalah salah satu rukun fi'li. Fi'li ni rukun apa? Fi'li ni rukun perbuatan apa? Zahir. Perbuatan apa? Zahir. Jasad. Zahir. Jasad. Perbuatan jasad. Fi'li ni jangan cakap perbuatan je, perbuatan jasad. Sebab ada lagi satu perbuatan hati. Ada lagi satu perkataan. Qalbi. Jadi perbuatan hati nama dia qalbi, perbuatan jasad nama dia fi'li, perkataan nama dia apa? Qauli. Qauli. Qauli, fi'li, qalbi. Ingat QLQ. Kalau nak ingat bahasa Rumi kan senang. Atau Qaf, Fa, Qaf. Itu payah sikit. Kita ni selalu kita punya background ni tulisan Rumi. Q, Qauli, QQF. F, atau ingat QQF pun tak apa. Double QF. Double QO. Qauli, qalbi, fi'li. Pun boleh juga. Tak kisahlah mana-mana yang kita ingat lah. Janji kita ingat ada 2 Q atau 1 F. Itu adalah pembagian kepada rukun salat. Jadi rukuk ni ialah rukun perbuatan badan. Bila perbuatan badan, nama dia fi'li. Patutnya kau dah lama belajar rukun sembahyang ni, dah biasa sebut dah. Dah biasa sebut dan dah boleh senaraikan. Apa rukun fi'li? Dah boleh senaraikan dah. Sebab apa dia panggil rukun fi'li? Sebab dia sabit. Sabit ni maksudnya dia berkait dengan perbuatan. Rukuk dalam bahasa Arab bererti bongkok. Al-inhina. Al-inhina. Itu dari segi bahasa ni. Dari segi bahasa, terjemahan ni, terjemahan rukuk ni ialah al-inhina. Al-inhina ni apa? Al-inhina ni maknanya bongkok. Membongkokkan badan. Itu apa? Translate from Arabic to Malay, bongkok. Jadi yang translate dari tu, perlukan huraian. Bila huraian, dia guna istilah. Bila translate, dia nama dia terjemah atau dari segi bahasa. Kalau dia ambil bahasa Arab, dia tak bahasa Melayu. Apa dia? Rukuk ialah bongkok. Itu dia terjemah. Direct translation. Terjemahan langsung. Terjemahan zahir. Terjemahan terus. Tapi nak menguraikan, nak beritahu makna, apa dia? Tunduk kepalanya. Kepala tunduk. Serta bongkok belakangnya. Jadi, bongkok belakangnya.
Kepala dia tunduk, belakang dia bongkok. Atas kelakuan tertentu dalam solat. Apa maksud kelakuan tertentu? Maknanya ada syarat dia. Ada syaratnya. Iaitu bongkok seorang musalli. Musalli ni siapa? Apa makna musalli? Orang yang tengah solat. Orang yang solat nama dia musalli. Kalau musalla, Tempat solat. tempat solat. Kalau usalli, Aku solat. aku solat. Aku bersolat. Usalli, aku solat. Musalli, orang yang solat. Musalla, tempat solat. Maknanya bongkok seorang musalli sekira-kira mencapai 2 tapak tangannya akan 2 lututnya. Bongkok macam mana? Bongkok kalau dia nak pegang tapak tangan dia nak pegang lutut dia boleh pegang. Kalau dia nak pegang lutut dia dengan tapak tangannya, dia boleh pegang. Maknanya kadar tunduk tu mesti boleh mencapaikan dia untuk pegang lutut dan tapak tangan dia. Pada pertengahan kejadiannya. Apa maksud pertengahan kejadian ni? Kejadian apa ni? Rukuk. Kejadiannya dia ke apa? Masa tengah rukuk. Tengah tunduk. Tak, saya tanya nya tu apa? Ya, tu bongkok. Orang yang solat. Dia kata sekira-kira capai 2 tapak tangannya, 2 tapak tangannya, akan lututnya Memegang kedua. dan pertengahan kejadiannya. Nya apa? Nya orang yang Solat dah. rukuk. Bukan. Perbuatan. Nya tu tangan. Pada waktu solat. Tangan. Oh, tangan. Tangan. Nya tu tangan. Misalnya Sekira-kira mencapai 2 tapak tangannya. Nya tu orang solat. Akan 2 lututnya. Nya tu orang solat. Pada pertengahan kejadiannya. Nya tu tangan dia. Tangan dia. Pertengahan kejadian maknanya apa? Tak pendek sangat, tak panjang sangat, pertengahan. Kalau tangan dia panjang, dia bungkus sikit, dah boleh pegang lutut dah. Tahu? Kalau orang panjang tangan, tangan panjang, punya tangan. Tak suara? Tak suara? Ada Ustaz. Ya, Ada. Orang Malay kata tak ada suara. Ada suara? Setting salahku. Bongkok seseorang musalli, orang semayang tadi, sekira-kira 2 tangan musalli itu mencapai 2 tangan orang semayang tu, musalli itu, akan 2 lututnya, lutut musalli itu, pada pertengahan kejadiannya. Kejadian apa? Tangan dia ni, kejadian dia sederhana lah, tak panjang, tak pendek. Ada orang tangan dia pendek. Kalau tangan dia pendek, dia kena tunduk lagi ke bawah, baru boleh pegang lutut. Hukum pegang lutut tu sunat. Tapi kadar tunduk tu mesti boleh tapak tangan pegang lutut. Dan tetap 2 tangan dan 2 lututnya. Faham tak definisi dia ni? Faham tak definisi ni? Ini definisi rukuk. Faham insya-Allah. Bila kita kata rukuk, kita ingat satu makna dari segi bahasa. Apa dari segi bahasa dia? Al-inhina. Apa inhina? Al-inhina. Bongkok. 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 Kalau definisi dari segi bahasa, bongkok. Kalau definisi dia boleh silah, tunduk kepala serta bongkok belakang
atas kelakuan tertentu. Kelakuan dia macam mana? Kelakuan dia bongkok, tapak tangan dia boleh pegang dua lutut dia pada kejadian tangan dia yang sederhana. Tak panjang, tak pendek. Kalau tangan dia pendek, maknanya bukan sederhana, dia pendek. Dia kena tunduk jauh lah ke bawah. Bukan tu. Sebab apa? Tangan dia pendek. Kalau tangan dia panjang, dia tunduk sikit tak boleh pegang lutut. Bukan dia. Kenapa? Tangan dia panjang. Jadi tangan yang macam mana? Tangan yang kejadiannya pertengahan. Pertengahan apa? Sederhana. Kalau dia bertangan panjang, tengok tak tahu lah cakap mana dia bertunjuk. Tangan dia panjang. Bukan panjang tangan dia curi. Tangan dia panjang sampai lutut. Ada orang tangan panjang tau. Itu bukan pertengahan, itu tangan panjang. Dia nak rukuk, dia turun sikit dia. Dia dah boleh pegang lutut. Jadi macam ni boleh ke dia rukuk? Dia kata dia boleh pegang lutut dah. Tak Tidak. boleh. Kenapa tak boleh? Pertengahan rumput. Tidak Jangan membungkuk. tengah. Tak boleh Tak. berarti syarat. Tadi saya kata tangan dia panjang. Tangan dia panjang. Dia rukuk ni syarat dia bungkuk sampai dia boleh pegang lutut. Pegang lutut tak wajib. Tapi kadar bungkuk mesti boleh pegang lutut. Katakan tangan dia panjang, dia turun sikit je. Ada sampai lutut dah. Jadi dia rukuk macam ni. Boleh ke? Jadi tangan saya dah boleh pegang lutut. Bila sampai Boleh. Boleh. kejadian. Boleh. Kenapa tak ada terima rukuk dari situ? Tengah kejadian. Sebab tangan dia tu bukan pegang kejadian. Tangan dia apa? Tangan Panjang. dia terlebih panjang. Tangan dia panjang. Bukan pertengahan. Tangan dia panjang. Dia pertengahan ni maknanya dalam keadaan biasa. Tanya Nur Ahmad, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya tapak tangan Salam. tu adakah hujung jari tu dikira tapak tangan atau memang betul-betul tapak yang lebar tu tak? Tu semua. Tu semua. Maknanya kalau dia buat hanya hujung jari menyentuh, adakah tu dah mencukupi? Dia tak wajib sentuh. Dia tak wajib sentuh lutut dia. Dia nak pegang betis pun tak apa. Tapi sunat pegang lutut. Dia nak pegang betis pun tak apa. Nak pegang peha pun tak apa. Tapi kadar tunduk tu, mesti tapak tangan boleh sampai pegang lutut. Kadar tunduk. Bukan perbuatan pegang lutut tu. Kadar tunduk. Nak tunduk jauh mana? Sampai tangan boleh pegang lutut. Itu kadar tunduk. Boleh faham lah? Maksud saya tangan tu adakah keseluruhan Sini. tangan? Keseluruhan. Keseluruhan. Aku dah boleh sampai. Sebab ada setengah orang keseluruhan. jari tundukkan sikit Ustaz. Jari, the moment anggaran jari tu dah sentuh lutut, rasa macam dah cukup. Tapi adakah macam pertengahan tangan tu? Sampai tapak sini. Oh, okey. Terima kasih. Maknanya dia kena tunduk lagi dah. Terima kasih Ustaz. Macam saya cakap lah. Okey. Anggota kecil ialah jari. Kalau dia garuk macam ni, ini tak gerak. Dia garuk macam ni. Tengok tak? Nampak tak tangan saya ni? Nampak saya tunjuk ni? Ni dia tak gerak. Dia garuk macam ni. Nampak tak tangan dia? Tak. Tak batal. Sebab anggota kecil. Tak batal. Anggota kecil. Batal sebab bergerak tapak tangan anggota besar. Batas sebab bergerak tapak tangan. Sebab anggota kecil ni. Jari. Jari. Kalau dia garuk macam ni, tak batal. Macam ni jari pun. Dia tak gerak. Saya kalau garuk macam ni, memang tangan ni tak gerak. Tapi tapak tangan gerak. Batal. Ni Batal. anggota besar. Anggota besar dia sini. Batal. Ni. Ni. Tu batas malang. Anggota kecil ni jari. Bukan tapak tangan. Tapak tangan ni jari tangan. Ni.
Lepas tu kalau dia garuk macam ni semayang, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, nampak tak? Nampak tak tapak tangan tu gerak? Ni, tapak tangan ni. Nampak? Batal semayang dia. Walaupun di lengan tak gerak. Lengan tak gerak. Tapi ni gerak. Bila ni gerak, pada 3 perbuatan berturut, batal semayang dia. Sebab tapak tangan ini bukan anggota kecil. Anggota kecil hanyalah ni. Okey. Boleh faham tak? Kalau kita tak belajar, kalau tak belajar, kita tak tahu. Kita teruslah gaul macam ni semayang. Batal rupa je. Batal dekat. Tapi tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak belajar. Tengok jawab ni. Tak belajar. Kenapa tak belajar? Mana nak belajar? Duduk melengkau je. Duduk melengkau atas kau. Gila belajar. Baru tahu. Benda ni batal. Benda ni tak batal. Lepas tu dalam kitab yang saya sebut. Kita kata apa syurga itu disediakan pada mereka yang berusaha mengesahkan ibadah dan mengesahkan akidah. Jadi kita nak sahkan ibadah, nak sahkan akidah ni dengan cara apa? Dengan cara belajarlah. Jadi kalau ada soalan tanya, apakah yang dikatakan anggota kecil? Kita tahulah. Apa anggota kecil? Jari. Lagi? Lagi? Macam mana tak tahu. Habis lama ni kalau nak gerak, takut nak gerak lah. Tak tahu mana anggota kecil. Dari mata zakar. Mata. Lagi? Bibir. Hidung. Hidung boleh gerak ke? Tak pernah pula orang gerak hidung. Kalau nyamuk. Alah nyamuk hidung. Tak, sesama. Sesama? Okey lah. Hidung. Tapi hidung tak ada sebut dalam kitab. Sebab hidung ni jarang orang gerak. Telinga. Selalu yang gerak telinga ni kuda. Kuda. Lidah, Ustaz. Bila kita pegang dia kadang-kadang telinga dia gitu. Kan dia pegang gitu. Dengar ni anggota kecil apa? Telinga, jari, mata, bibir, bibir. Bila kita baca kan bibir kita gerak-gerak. Apa kak? Lidah. 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 Bibir tu termasuk lidah lah. Kalau lidah tak boleh gerak macam mana nak baca kan? Dan lidah tu dia kata apa? Zakar. Batang zakar. Ini disebut dalam kitab. Benda-benda yang dia sebut ni tadi, kalau dia bergerak 3 kali berturut. Jari. Bibir. Gerak. Mata. Jangan kelip. Jangan kelip. Jangan kelip. Jangan kelip. Mata ni, dia kita tak kelip. Ni dia ada automatic dia respon tau. Dah cakap? Kelip. 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 3 kali kelip pun tak apa. 4 kali berturut pun tak apa. Tak batal. Kenapa? Anggota kecil jari. Lepas tu kalau nak garuk, parking ni dulu. Ini letak ni dulu. Letak ni. Jangan letak dekat muka. Jangan boleh gerak. Jadi garuk macam ni. Jari ni gerak. Tapi ni jangan gerak. Ini kalau gerak 3 kali, baca mayang. Lepas tu nak kena baca. Yang tak tahu lah. Okey. Ini definisi rukuk. Kita baca kitab pula. Rukuk pada tiap-tiap rakaat. Maknanya kalau ada rakaat kita lupa rukuk, maka sebenarnya tak sah. Kenapa? Rukuk ni waktu dia adalah tiap-tiap rakaat. Rukuk ni maksud apa? Rukuk ni dari segi bahasa maksud dia apa? Maksud dia al-inhina. Apa? Bongkok.
Dari segi istilah apa? Tunduk kepala, kepala tunduk, nundukkan kepala, bongkok belakang atas kelakuan tertentu. Macam mana kelakuan dia? Dia kena bongkok, tangan dia boleh capai pada lutut dia pada kejadian tangan yang pertengahan. Dan bila dah dapat capai tu, dah kadar rukuk gitu, tunduk gitu, dia tetapkanlah tangan dia, lutut dia. Itu nama dia tumak ninah. Jadi kat definasi dah cerita syarat dah sebenarnya. Rukuk pada tiap-tiap rakaat dengan tumak ninah. Nanti kita baca kat bawah ni tumak ninah ni apa. Iaitu membungkuk dengan menundukkan kepala. Dalam kitab ni tidak leja ni. Kepala. Betul kan lah. Dan dua tapak tangan diletak atas lutut. Maknanya dia nak beritahu kadar bongkok ni, kadar bongkok tau. Bukan mesti letak atas lutut. Kadar bongkok dia, nak tahu kadar bongkok dia membadai ke tidak, tangan dia boleh capai lutut. Tapak tangan dia boleh capai lutut. Bila tapak tangan boleh capai lutut, itulah kadar bongkok minimum yang dia perlukan. Yang paling baik, luruskan belakang. Itu sunat. Itu sunat. Dia kata rukuk dengan tumak ninah. Rukuk dah faham tadi. Dari segi bahasa, dari istilah, dah faham dah. Dan dia kata rukuk ni mesti dengan tumak ninah. Tumak ninah ni apa? Tumak ninah atau tomak ninah. Bung boleh baca dua cara. Ada orang kata tumak ninah, ada orang kata tumak ninah pun boleh. Itu masa ngaji Ustaz kata boleh baca tumak ninah, boleh baca tomak ninah. Tumak ninah asal maknanya, bila kata-kata asal maknanya dia adalah dari segi apa tu? Makna dari segi apa? Makna dari segi apa? Bila kita kata asal makna dia? Dari segi bahasa. Bahasa. Sebab mengambil asal. Dia mengambil asal. Macam kita kata mukjizat. Mukjizat ni daripada perkataan mukjiz. Asal makna dia apa mukjiz? Dah belajar ni dalam bab beriman kepada para malaikat, pada para rasul. Mukjiz ni apa? Melemahkan ke Ustaz? Lemah. Melemahkan. Dah belajar belum beriman pada malaikat? Beriman pada rasul dah belajar ke belum kelas ni? Dah belajar ke belum? Tauhid? Dah Ustaz. Sudah. Tapi macam tak belajar je, macam tak tahu. Mukjiz ni maknanya lemah. Apa lemah? Dia melemahkan orang yang menentang Rasulullah dan dia melemahkan akal manusia untuk terima. Akal kalau terima, itu nama dia mukjiz. Rasulullah keluar air dia kat tangan. Keluar air kat tangan. Dia bagi minum para sahabat. Akal tak terima, lemah akal. Itu nama mukjizat. Rasulullah gunakan jari dia yang mulia, tunjuk bulan, buat begitu. Bulan terbelah dua. Boleh terima ke akal kita? Macam mana seorang manusia, dia pergi tunjuk bulan itu, dia buat begitu bulan terbelah dua. Kalau terima akal kita. Betul. Itu nama dia apa? Itu nama dia mukjiz. Mukjizat. Itu nama mukjizat. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Kalau terima, mana tongkat jadi ular? Tongkat lah, ular-ular kan. Tapi dia berlaku pada Rasul. Nama apa? Lemah akal kita untuk terima. Lemah akal kita terima. Tak terima akal kita. Dia melanggar hukum akal. Mustahil akal. Mustahil kata tongkat jadi ular. Itu nama apa? Mukjiz. Apa dia? Mukjizat.
Ah, tu yang kita belajar tu, kita nak kena faham lah. Jadi tumaninah ni apa? Kenapa? Takut nanti bila rukuk, tak ada tumaninah. Asal maknanya tenang, dia ada banyak mana tu. Yang mana dia lebih masuk rukuk je. Tenang. Tetap tidak bergerak-gerak. Maknanya rukuk ni dah rukuk tu tetap. Jangan gerak-gerak. Jangan bahu gerak-gerak macam ni. Jangan tangan badan kejut-kejut. Jangan kepala gitu-gitu. Kalau rukuk macam tu, tak adalah tumaninah. Ha. Berapa lama mesti dia tenang? Tetap. Berapa lama? Kadar sebutkan subhanallah. Kadar sudah Sekadar kalau orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1.5 saat kot. Orang boleh sebut subhanallah pada kadar yang sederhana. Kadar ni maksud apa? Tempoh. Takat. Tempoh. Maknanya tak cakap lagi sangat. Subhanallah. Bukan tu. Tak cakap pelan sangat. Subhanallah. Kan? Pada kadar sederhana. Subhanallah. Tu tempoh dia diam. Dia diam je. Kalau dia kira masa, subhanallah. Dia boleh bangun dah. Minimum requirement. Dia boleh bangun dah. Habis tak baca bila tadi? Dia tak ada baca apa-apa pun. Boleh ke? Sah ke? Sah ke tidak? Sah. Kenapa sah? Bacaan sunat. Baca sunat. Bacaan sunat. Wajibnya perbuatan. Yang wajibnya perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan rukuk. Perbuatan rukuk macam mana? Hanya tadi dah. Tunduk kepala, tunduk belakang. Tunduk sampai mana? Tunduk sampai dua tapak tangan dia boleh pegang lutut. Dalam keadaan tangan dia adalah tangan yang pertengahan. Tangan pertengahan, tangan macam mana? Tangan orang yang biasa. Orang biasa macam mana? Berapa sentimeter, berapa kaki, berapa inci? 5.3. Kerana nak kata kita tangan itu pertengahan. Ni. Hasta ni. Hasta ni daripada sini. Orang yang tangan pertengahan, hasta dia ni 24 jari. Kau 24 jari tak? 24 inci. Bukan. 24 jari. Ni 4 jari. Ustaz mengambil Zuhur, Ustaz. Okey. Mengambil Zuhur, Ustaz. Okey. Ujung ni ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 6 kali. Cuba ukur sekarang berapa? Kalau 6 kali, itu tangan yang pertengahan. Maknanya hasta dia 24 jari. Pertengahan, Ustaz. Pertengahan. Dah ukur dah? Ukur dah. Kalau ukur bukan 6 kali, 8 kali. Itu tangan panjang. Bukan pertengahan. Bukan panjang tangan. Punya tangan ni curi. Ustaz, kalau lebih sikit. Lebih sikit tak apa dah, Kak. Jangan lebih sangat. Panjangkan lah. Okey, kejap-kejap. Azlan. Kejap. Nanti kita sambung, Baik, Ustaz.
Alhamdulillah, kita sambung. Okey. Tumaninah asal maknanya tenang dan tetap tidak bergerak-gerak. Itu tumaninah. Tetap tenang, tidak bergerak-gerak. Itu tidak bergerak-gerak tu. Tidak bergoncang, tidak bergegar. Itu bergegar. Gegar ni ni ya. Ini gegar. Kalau bergerak, kalau gegar sikit je. Tidak goncang. Dulu Ustaz sebut lagi satu perkataan. Dia kata apa? Pegun. Terpegun tak? Orang terpegun. Kaku, Ustaz. Kaku. Terpegun. Gua tengah gali kubur, tiba-tiba ada orang keluar di kubur sebelah. Gua pegun tak gua? Memang terpegun. Saya terpegun lari. Lari. Lintang Terpegun pukang. lagi. Mereka terpegun lagi, terpegun kejap. Apa ni? Tengah geng-geng cangkul, dengan cangkul-cangkul tinggal. Mula terpegun dulu. Apa ni? Mula terpegun tu diam. Apa ni? Tengok keluar tangannya. Pegun ni, benda yang paling tepat untuk kita istilahkan sebagai tumaninah. Pegun. Terpegun tau. Tengok begitu, kita tengah berbual dengan kawan, sekali ada orang datang. Dan orang ni orang terkenal lah. Orang yang kita rasa dapat jumpa dia ni best lah. Kita tahu ni, tengok dia. Diam sekejap. Bukan ada diam sampai 5 minit. Terperanjat ke Ustaz? Bukan terperanjat lain. Tu. Itu terperanjat. Nak tengok terperanjat pun tahu. Tengok buruk terperanjat. Tengok kalimah. Tengok kalimah. Itu orang kata terperanjat buruk. Dia kalau terperanjat yang teruk ke buruk. Buruk terperanjat. Dia tengah tunduk depan kereta, tak pakai kereta. Dia terperanjat. Tu orang terperanjat buruk. Kalau terperanjat teruk ni, orang banding dengan buruk. Pegun dia pegun. Dia tengah bawa kereta yang mahal-mahal lalu. Dan kereta ni jarang ada kat Malaysia dah. Potong ni, zoom. Betul. Diam tu. Tu pegun. Pegun itulah tumaninah. Dia diam. Hatta tak bernafas pun kadang. Bawa dia normal, back to normal lah. Kereta mahal lah. Kata. Ada orang tak kisah. Kereta mahal potong, dia pandang gitu, dia jeling. Dia biasa je. Tak ada pegun pun. Ada orang kereta mahal yang banyak kat Malaysia, MERS potong pun terpegun. Dia ikut masing-masing lah. Tapi pegun itu nama dia diam, nama dia tak goyang, nama dia tak goncang, nama dia tak gerak, nama dia tak gegar. Tak gegar, tak goncang, tak gerak, tenang, tetap. Itu nama tumaninah. Itu definisi tumaninah. Jangan tak faham tumaninah tau. Nanti sembahyang dalam tumaninah nanti tak sah. Lepas tu nak kena faham ni benda-benda gini, mula-mula nak faham apa? Adakah jari kaki anggota kecil? Ya, jari kaki juga anggota kecil. Ada soalan kat Facebook ni. Mula faham istilah. Tumaninah ni apa? Dari segi bahasa dia apa? Tenang, tetap, tak bergoncang, tak goyang, tak bergegar. Jadi kalau rukuk begini, macam spring macam dia. Rukuk.
Macam spring. Tak sah lah, tak sah. Kenapa tak sah? Dia turun betul. Tapi dia tumaninah. Kenapa? Syarat dia ialah tumaninah. Syarat untuk mengesahkan rukuk tu, rukuk dengan tumaninah. Kalau tumaninah tak ada, rukuk yang ada. Dia turun. Tangan dia boleh pegang lutut. Maknanya dia rukuk dia betul. Tapi tumaninah tak ada. Tumaninah tak ada, tak salah rukuk. Sebab syarat dia rukun itu bernama rukuk dengan tumaninah. Baru lulus. Macam kita katalah nak pergi umrah. Mesti ada pasport dengan Visa. 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 Visa tak ada, pasport je ada. Visa Tak ada, nak boleh. pergi mana? Nak pergi masuk Arab Saudi tu. Tak boleh. Tak boleh sebab mesti ada visa. Rukuk aja. Tak ada tumaninah. Tak salah rukuk, mesti ada tumaninah. Jadi tadi nak pergi luar negara tadi, nak pergi US ke, nak pergi apa-apa ke, nak pergi Arab Saudi ke, negara yang memerlukan visa. Visa tak ada. Pasport ada, pasport. Tanpa visa. Tak sah lah. Kalau masuk juga. Sekali ada pasport, tak boleh. Sebab dia mesti ada kawan dia nama visa. Misalnya kata lain lah, yang diklip dekat pasport kita. Kadang-kadang dia print kat pasport kita. Kalau pergi haji, rasanya dia print. Pergi haji ke, pergi umrah dia print. Umrah dia print. Dulu saya tengok dia print kat atas pasport. Kalau visa haji ni, tebal lah. Dia ada perjanjian, dia tahu benda dia klip. Itu kau faham pun, muslim bahasa Arab ni menang. Tengok sekali lalu ada lah faham sikit apa benda lah tu. Tapi nak faham betul tak ada lah, dia klip. Jadi bila sampai dekat border, dekat airport Jeddah nanti, dia nanti kau visa ni, ada barcode tu, dia scan lah barcode tu. Dia scan barcode tu, keluarlah muka kita dekat komputer dia. Dia scan, nanti keluar muka kita. Tu visa. Dia baca lah. Dia baca, dia tengok barcode kita. Betul. Tengok muka, betul. Dah jalan. Lepas tu cop jari. Kan? Ada cop jari kan? Ingat tak tu? Pergi haji. Umrah ada cop jari pun satu ni lah. Berapa jari cop kan? Semua jari. Semua jari cop. Satu. Satu dia cop. Lepas tu baru masuk. Sama macam rukuk. Rukuknya ada. Tumaninah tak ada. Tak sah? Tak sah. Tak sah rukuk. Tak sah rukuk. Tak sah semayang. Tak sah semayang, samalah macam orang yang tidak sembahyang. Tu nak belajar tu kata tu betul. Tumaninah. Adalah kadang-kadang orang cerita dia tegur orang tua semayang tak tumaninah. Orang tua ni semayang sunat badiah depan dia. Dia semayang sini, orang tua tu semayang sana. Jadi dalam bahasa semayang tu dia perasan lah. Banyak tak ada tumaninah pada semayang dia. Rukuk tak tumaninah, iktidal. Ya Allah, tangan baru turun je, pang lah turun sujud. Kalau tangan tak turun lagi. Saya biasa tengok tau orang semayang itu. Dia rukuk Dia rukuk macam ni Dia rukuk. Okey, rukuk dah mudah betul sebenarnya. Bila dia bangun, ya Allah, liman hamidah. Tangan pergi lagi. Dalam pada bercini tu, dia turun sujud. Tangan pergi lagi. Badan tak lurus lagi. Dia turun sujud. Tak sah sebenarnya dia. Kenapa tak sah? Iktidal juga memerlukan Berdiri betul. Iktidal juga memerlukan tumaninah. Nampak orang salah semayang. Bukan sikit-sikit tau, orang perempuan saya tak tahu. Tapi orang lelaki saya tengok banyak yang salah semayang. Dan saya perhatikan, kalau saya ngajar kat masjid tu, kat surau tu, saya nampak orang yang salah semayang ni kebanyakan dia tak ada dalam kelas. Dia semayang, dia cabut. Dia semayang, dia balik. Dia semayang, dia balik. Dia semayang, dia balik. Kalau dia belajar, takkan dia Ustaz ni. Ada suara Ustaz. Ada suara. Ada suara. Ya. Suara Ustaz hilang. Kenapa dia buat begitu? Kenapa dia semayang cerita ni? Lurus diri dia dah turun. Tak sah, iktidal dia tak sah. Kenapa? Iktidal juga perlu tumaninah. Adalah orang cerita dia tegur lah pakcik-pakcik ni. Dia kata, Haji, saya nak beritahu lah. Saya bukan tengok Haji solat. Saya ternampak Haji solat, dia kata. Haji solat ni tak ada tumaninah. Dia tegur lah.
Dia tegur tu dengan rasa apa? Rasa kasih sayang lah maknanya. Kesian nampak orang sembahyang tak sah ni. Biasalah kalau orang tua ni ada jenis-jenis yang macam tu, marah. Aku dah pergi haji 2 kali, dia kata. Aku dah pergi haji 2 kali, aku tahulah. Faham tak? Syarat sah semayang bukan pergi haji. Bukan makna kita pergi haji, kita semayang sah. Tak. Syarat sah semayang ni ada syarat dia. Syarat atas rukun, syarat sah. Betul. Syarat sah solat. Lepas tu kena buat rukun. Rukun ni kena apa? Rukun ni kena ada syarat sah. Kenapa Mas? Suara tak dengar? Orang lain dengar tak? Dengar. Ustaz, Kalau apa baca laju ni. dengar Ustaz. Okey. Dengar okey. Habis Ustaz, orang yang semayang tarawih cepat tu berapa rakaat dalam masa-masa berapa minit tu dia Kalau tak dah tak ada sah, tumbak Ustaz? ninah, tak salah. Ustaz, kalau macam Al-Fatihah baca laju pun tak sah juga ke macam mana? Laju je. Sah. Kalau betul tajwid dia, betul rukun dia, betul dia bersyarat, sah lah. Ada berapa syarat Fatihah? Ha? 10 Ustaz, 10. 10. Ikut 10 tu salah memang. Salah Fatihah dia. Ustaz, bacaan dalam rukun fi'li. Afzal lafaz ke atau dalam hati? Apa jawapan dia? Lafaz. Lafaz, sunat. Hukum dia, hukum baca tu sunat. Tapi kalau baca dalam hati, tak ada pahala. Kenapa tak ada pahala? Dia sunat baca. Kalau baca dalam hati, tak ada pahala. Bukan baca. Baca ni kat mana? Mulut. Baca ni kat lidah. Bukan baca kat hati. Kat hati ni bukan baca. Kat hati ni niat. Baca dalam hati tak dapat pahala lah. Itu guru bagi formula dulu kan. Bacaan sunat tidak dilafaz. Lafaz syarat apa? Syarat telinga dengar. Bacaan sunat tidak dilafaz atau dilafaz telinga tak dengar. Tidak terhasil sunat. Kata hasil ni maknanya tidak dikira sunat. Tidak dapat pahala sunat. Bacaan yang wajib, bacaan yang rukun. Jika tidak dilafaz. Batal. Tak sah. Tak sah semayang. Apa? Batal. Tak sah semayang. Sebab dia wajib baca. Baca macam mana? Bukan baca dalam hati. Kalau semayang baca dalam hati, habislah semayang, tak boleh pakai dah. Dia kena 40 tahun lafaz. semayang tu. 40 tahun semayang itu. Rukun qauli baca dalam hati. 40 tahun semayang itu. 40 tahun Allah tak terima semayang dia. Ni ramai orang buat. Terutama orang yang tidak duduk belajar. Betul ke cakap ni? Ada tu dah pencet baru tahu. Oh, Ustaz kena dengar telinga Saya kata takkan tak tahu bang. Tak tahu lah Ustaz. Tak ada masuk kelas mana-mana belajar ke? Ni pencet ni dah baru belajar tu. Tengok. Pencet umur 60. Mati umur 62. 2 tahun je ada. Apa? Dia ingat dia boleh qadha semayang dia. Daripada umur 15 tahun sampai umur 60 tahun, dia boleh habis qadha ke? Boleh qadha tak main balik? 45 tahun ni semayang musnah. Ini 60 tahun ni boleh sakit ni. Dah kena darah tinggi, dah kena jantung, macam manis, dah kena gout, dah kena apa-apa sakit dah tahu. 60 tahun ni kalau ikut Islam, kalender Islam dalam 62, 60 setengah. Yang Rasulullah kata umur aku sekitar 60 ke 70 je. Baru tahu, Allah semayang saya salah. Kenapa? Punca dia kenapa? Tak belajar. Tak lain tak bukan, tak belajar. Betul tak? Ambil mudah. Definisi rukuk pun tak erti. Syarat rukuk yang mengesahkan rukuk pun tak erti.
Tumak Nina pun tak pernah dengar. Dia kata apa lah Tumak Nina ni. Dia kata. Kalau audio perlahan, adjust handphone tu. Tanya anak-anak macam nak buat. Tukar pada speaker. Tekan speaker mode tu. Dia akan kuat. Lepas tu saya kata belajar ni duduk pakai komputer. Gambar pun jelas, slide pun jelas kan. Handphone ni tak sesuai nak belajar ni. Kita pegang macam ni, kan kita letak, kita pergi dapur, kan kita dengar balik, kan kita pergi sana, kita tinggalkan handphone, kita dengar balik. Tak dapat. Ilmu ni nak tertumpu. Lepas tu eloknya kita ada laptop, kita belilah laptop. RM1,000 lebih je laptop ni. Atau pakai laptop anak tak pakai tu kita pakai. Dia kat UC, dia tak pasal UC, tak ada kelas kita pakai. Kita duduk macam ni, duduk macam dalam kelas Ada meja, ada laptop, ada buku nota. Okey, dengar betul-betul gini, one to one. Dengar, one to one. Lepas tu kita catat. Kita ambil kitab, kita buka, mana yang saya cakap, tak ada dalam kitab, kita catat. Baru dapat. Kalau tidak, kau tak dapat. Minggu depan tanya balik tak kerti. Apa makna rukuk dari segi istilah? Nak jawab bongkok pun tak dapat. Kau satu, jawapan dia. Al-hina. Al-inhina ni apa? Al-hina ni bahasa Arab kata al-hina. Makna dia apa? Bahasa Melayu kata bongkok. Rukuk tu adalah al-inhina. Rukuk ni bahasa Arab. Dia ambil dari perkataan al-inhina. Apa dia? Bongkok. Kalau kita tak sungguh-sungguh belajar ilmu ni, takut sebenarnya kita salah. Semayang kita ke laut. Ni ramai ni orang kena tau. Mujurlah tak mati dalam keadaan gitu. Kalau mati umur 57, waktu tu kerja lagi. Dan dia tak belajar agama, kali dia nak mati, dia tengok semayang tak ada. Macam. Apa jadi kat dia? So ni kosong. Kenapa malaikat tak catat aku semayang? Malaikat kata bila dengan semayang? Aku semayang. Aku ini surau tau. Kata. Semayang kau salah. Kalau ada dialog begitulah. Kau rukuk tak sah. Kau rukuk tak tumak linah. Apa benda ni tumak linah ni? Masa tu orang tanya. Ya Allah, hantar aku balik. Irji. Kembalikan aku. Rabbi irji'un. Rabbi irji'un. Rabbi irji'un. Balik aku balik ke bumi. Lali amal solihah fima taraktu. Supaya aku dapat buat amal solihnya. Aku tinggalkan. Buka surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Itu yang saya kata tu, dalam tu. Masa tu boleh cakap lah, nak balik dunia, nak belajar agama, nak begini, nak begitu. Tengok semayang salah, nak betulkan. Masa ada nyawa ni betulkan. Ramai orang tak belajar ni. Dia ingat semayang ni macam mana disangka. Rupanya salah. Ustaz, dia tanya tak? Maksud, ya. Macam contoh kan, pakai kursi roda, dia kaki dia, dia bukan sakit tapi kaki dia tak kuat. Jadi kalau dia solat, dia kena berdiri sekejap walaupun 2 saat. Dia boleh berdiri tak? Boleh berdiri tak? Boleh, tapi dia akhirnya kaki dia tak kuat. Lembik lah macam tu. Berdiri berapa lama? Berdiri lah. Lepas tu duduk lah. Tapi itu wajib kan? Yang sambil Datuk Hiram tu? Sebab dia boleh berdiri sekejap. Dia berdiri sekejap. Kalau dia tu duduk tau. Kalau dia tak ada tabir tu, dia duduk sambil buat tabir Datuk Hiram tu, dia batal lah solat dia. Gitu? Tak sah. Kalau dia boleh berdiri sekejap, dia berdiri sekejap. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Kalau dia boleh berdiri sekejap, dia kena berdiri sekejap. Kalau dia lumpuh tak berdiri langsung, tu lain. Ni sekarang ni solat dia memang tak sah lah kalau dia tak berdiri ya? Tak sah. Allahuakbar. Kalau dia boleh berdiri sekejap, dia kena berdiri sekejap. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, kalau solat sunat. Kalau solat sunat Ustaz. Kalau sunat duduk. Kalau sunat tak wajib berdiri. Boleh takbir sambil duduk boleh? Boleh. Tapi pahala dia setengah. Orang semayang duduk dalam keadaan dia sihat, pahala dia setengah. Kurang. Kalau semayang sunat tu pahala 1,000, dia dapat 500 je. Rugilah. Rugi banyak, bukan rugi sikit. Maknanya orang semayang sunat 2 kali, dia boleh dapat pahala sekali sebab pahala setengah. Lepas tu kalau boleh berdiri macam biasa lah.
Okey. Terima kasih. Azalina. Kalau tak dapat berdiri, dia boleh berdiri tapi dalam keadaan tak boleh berdiri tegak, tak boleh berdiri lurus. Macam mana dia berdiri lah. Itu yang kita belajar waktu rukun berdiri kan. Okey, Ustaz. Macam mana dia berdiri lah. Bongkok lah. Tak apalah. Jadi berdiri. Tidaklah dipaksa dia untuk tegak. Dia tak boleh tegak. Setakat yang mampu. Setakat yang mampu dia berdiri lah. Tapi kalau dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Baik, Ustaz. Hatta dalam kitab kata, walaupun dia kena bersandar pada dinding, dia bersandar pada dinding. Sampai berikan pun tahu. Bukan mudah-mudah dan dapat pelepasan untuk duduk sebenarnya. Tapi orang ni mudah je. Duduk je lah. Tak boleh. Bukan mudah-mudah dapat pelepasan duduk tau. Banyak orang sakit dikit dah duduk. Berdiri boleh. Dia jalan, dia pergi dapur, dia berdiri 5 minit, 10 saat dia ambil cawan. Boleh berdiri, boleh berdiri 10 saat. Semuanya kena dah berdiri 10 saat. Sebab apa? Dua semuanya boleh berdiri 10 saat. Nampak kita banyak buat salah dalam semayang ni. Okey. Berdiri pada permulaan solat sahaja ke rakaat pertama atau berdiri pada setiap permulaan rakaat? Setiap solat, setiap rakaat kena berdiri. Rakaat. Okey, Ustaz. Kalau tidak tu dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Rakaat kedua berdiri 10 saat, kena 10 saat. Tak boleh duduk terus. Ustaz nak tanya, kalau baca Al-Fatihah kita, orang sebelah kita dengar boleh tak? Yang wajib dengar kita. Kadang suara kuat. Tak apa, dia dengar lah. Biar dengar. Tapi jangan kuat sangat sampai ganggu. Sampai ganggu orang. Itu tak boleh lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Tumaninah asal maknanya tenang. Okey. Maksudnya di sini, maksud tumaninah tu apa? Iaitu diam selepas bergerak. Diam selepas bergerak. Ni berdiri. Bila nak rukuk mesti bergerak. Selepas bergerak, diam. Diam dalam tumaninah. Diam selepas bergerak. Ini bergerak. Ini gerak nak rukuk ni. Gerak, diam. Selepas bergerak, dia diam. Itu nama tumaninah. Diam selepas bergerak. Dan diam ini keadaan dia macam mana? Keadaan dia tetap anggota sekira-kira ada perenggan antara bangun dengan tunduk. Tengok dia terang tunduk, bangun. Kalau dia macam ni, ni tak ada perenggan. Tak ada perenggan. Perenggan tu apa? Perenggan tu kat mana? Tunduk. Ini tak ada perenggan. Berdiri. Perenggan ni masa bila? Ini dia berdiri. Ini dia rukuk. Ini dia tidal. Perenggan ni masa bila? Perenggan tu apa? Perenggan ni diam masa rukuk. Ini dia berdiri. Dia kata gini, antara apa? Ada perenggan antara bangun dengan tunduk. Ini tunduk. Ini bangun. Ini tunduk. Ini bangun. Antara tunduk dengan bangun tu ada perenggan. Pertengahan. Ada perenggan. Perenggan ni apa? Nampak? Tumaninah ada perenggan. Tumaninah lah perenggan. Nampak? Ini tunduk. Ini bangun. Kalau macam ni, tak ada perenggan. Kalau macam ni, ada perenggan. Nampak? Dia berhenti selepas bergerak. Bergerak, berhenti. Ini perenggan dia. Lepas tu, buat sambung. Kan kalau kita buat kerangan kan ada perenggan. Kenapa dalam karangan perenggan dia buat perenggan? Untuk kita kenapa? Siapa cikgu bahasa Malaysia cuma sisi dia sikit. Memisahkan. Nak bezakan isi Memisahkan antara perenggan di bawah tu lain. Nak bezakan isi kandungan. Betul tak? jarak lah beza. Ustaz. Nak bezakan sesuatu yang berbeza. Bukan ada perenggan-perenggan ni kan? Macam dalam kitab-kitab lah. Mula dipuji Allah. Tutup mic. Bising. Mula dipuji Allah. Lepas tu dia selawatan Nabi. Lepas tu dia akan buat perenggan lain.
Kadang-kadang ada kitab itu kan. Perenggan lain dia apa? Inilah kitab, nama dia. Boleh cerita ada kitab. Boleh cerita ada kitab. Yang tadi apa? Tadi puji Allah dengan selawat Nabi. Amma ba'. Dia buat perenggan lain. Selain daripada aku puji Allah, puji Nabi, ini aku nak cerita. Kitab ini bernama sekian-sekian. Dia cerita lah. Jadi perenggan ni, dia nak bezakan. Dia nak bezakan tunduk dengan bangun iktidal ni, dia nak bezakan satu benda. Benda tu nama perenggan. Diam. Naik. Bobo bangun. Tunduk, diam. Bangun. Okey, Nur Syahidah tanya. Ustaz, macam saya sebelum ni, masa pregnant ataupun masa kaki terseliur tu, saya pernah dah semayang duduk. Jadi kena qada lah kan Ustaz kan? Kenapa qada? Habis tadi Ustaz kata kalau kita ni dia tak boleh semayang duduk, kalau boleh berdiri. Maknanya masa pregnant tu boleh je berdiri. Cuma Masa pregnant boleh berdiri, cuma tak boleh sujud kan? betul. Tapi ada Duduk juga besar. ketika yang saya semayang duduk. Dan duduk waktu tu tak boleh berdiri langsung ke atau apa? Boleh, cuma tak boleh berdiri lama. Tapi Bila lama masa boleh tu saya berdiri semayang sekejap. daripada masa tu saya semayang daripada awal duduk. Mungkin memang salah dah semayang ni kan Ustaz? Salah. Ni salah. Ada qada ya Ustaz? Kena qada. Allah. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Allah hai. Ya Ustaz, saya pun macam tu juga Ustaz. Saya Saya duduk. cakap saya pergi reunion pelajar-pelajar ITM. Ini cerita 10 tahun lalu. Lepas tu umur kami 48. Jadi rumah kawan ni besar lah. Jadi bila besar, kawan datang ramai. Jadi ada yang tak dapat tempat duduk lah. Jadi ada yang minum diri lah. Minum diri. Pegang kuih, lepas tu ada cawan berdiri. Bercerita lah. Lepas tu bila time semayang asar, ada 2 orang kawan kita ni, dia kata ni, kursi. Dia terus duduk atas kursi, dia angkat takbir. Padahal tadi, masa berbual tadi, dia boleh berdiri untuk bercerita dengan kita. Lama berdiri tau, 20 minit tu. Aku suka kerja ni, aku kerja ni. Boleh berdiri. Tapi bila semayang, dia terus ambil kursi, dia duduk, dia angkat takbir. Saya tanya dia, saya kata, kenapa kau tak duduk? Dia kata, aku tak boleh sujud. Tak boleh sujud. Bukan berdiri. Berdiri adalah rukun lain. Oh, iya ke dia kata? Saya tanya dia, kau dah pencen belum? Belum. Kau dah pergi belajar agama ke mana-mana? Alah, kerja siang malam mana nak belajar agama. Tengok. Nampak tak? Something is very wrong. Happen to him. Tahu tak? Kenapa salah? Dia tak tahu yang berdiri adalah rukun lain. Berdiri adalah rukun lain. Sujud rukun lain. Kalau tak boleh sujud, boleh berdiri, kena berdiri. Kalau boleh berdiri 2 minit, lepas tu sakit kaki, baru duduk. Kita tak faham rukun-rukun ni Kita yang membatalkan solat kita. Jangan salahkan orang lain. Kita yang tak belajar kaedah-kaedah yang kita kata. But, any question? Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Ustaz, katalah itu hari saya balik terlampau penat lah. Kepala otak pun memang macam-macam lah. Memang tambah tak boleh fikir, pening tapi kita tak semayang lagi. Contohlah maghrib lah. Selalunya maghrib lah. Jadi sebab kita rasa diri kita tak boleh berdiri time tu dan kita rasa kita akan tumbang. Ambil semayang pun semua tu. Standby dalam kursi, berdiri kejap. Lepas tu bila rasa dah takbir semua tu, rasa tak boleh nak kontrol, nak terjatuh, saya duduk. Dia bila rasa boleh? saya boleh berdiri, kita berdiri. Boleh macam tu Ustaz? Boleh. Tapi kalau dengan merehatkan diri, katakanlah balik pukul 7.45. Tak berdiri. Tapi relax kejap. Relax kejap pukul 8, okey boleh berdiri macam biasa. Kena tunggu pukul 8. Okey. Kita tahu diri kita dah. Betul tak? Kalau kita relax kejap, kita boleh berdiri sepenuhnya.
Tunggulah pukul 8. Oh, tak, bukan Lapan, bukan macam melambatkan waktu sebab kita tahu kita tak sihat dan tu kan. Tak Maknanya kita apa. lambat sikit tak apa Lambat sikit, bagi dia cover balik. Oh, okey. Itulah caranya yang patut buat lah. Okay, Lepas tu dalam kitab kata, kalau kita semayang dalam keadaan yang sempit, menyebabkan kita kena semayang duduk, padahal kita boleh berdiri, tapi kalau kita tangguhkan solat kita, di dalam kitab dia kata semayang dalam perahu. Kita tangguhkan, tunggu giliran bagi orang yang habis saat sempit, lepas tu kita masuk dan kita boleh berdiri, maka wajarlah kita menunggu giliran kita supaya kita dapat membuat rukun dengan sempurna. Itu dicontohkan dalam perahu. Dan kita ada sebut itulah. Macam dalam flight juga. Alright. Masih Ustaz. InsyaAllah. Okey, Wah. Okey Ustaz, ada 2 soalan Ustaz. Satu Ustaz mengenai rukuk yang spring ni. Hari ni baru tahu tamakninah kena tenang kan, tak bergerak. Ni. Yang spring ni ada rukuk di spring Ustaz. Eksober rosak ke apa? Ha? Eksober rosak ke apa? Tak letak minyak ni, tak letak minyak. Nak cepat. Okey. Ustaz, yang kedua Ustaz. Okey, berbalik pada cerita tangan panjang tu Ustaz. Ada sebahagian kawan tu dia memang panjang Ustaz tangan dia. Lepas tu bila dia rukuk, dia tak akan sampai ke lutut. Dia akan lajak sampai ke keting. Ada masalah Ustaz? Tapi sunat tangan pegang lutut. Bukan sunat tangan pegang keting. Oh, okey Ustaz. Kalau pegang keting, sah. Selagi dia tunduk tu, kalau tangan dia macam biasa, dia boleh pegang lutut. Maksudnya kadar tunduk tu memadai. Tapi sunat pegang lutut, bukan pegang keting. Okey Ustaz. Dan sunat dia meluruskan belakang dia. Kalau dia pegang keting, tangan dia biasa, dia akan rukuk macam ni, betul tak? Dia akan bengkok. Bengkok sikit, betul. Dia tak sunat gitu, sunat dia lurus. Lurus daripada punggung tu, pinggang dia lurus. Maksudnya Ustaz, sunat pegang lutut, bukan pegang keting, bukan pegang peha. Sunat pegang tangan dekat lutut. Ustaz tanya apa ni Ustaz? Maksudnya bila kita rokok tu tak sunat tangan tu straight lah. Tak sunat tangan tu straight. Maksudnya kalau kita pegang lutut tu, kita boleh bengkokkan tangan lah. Boleh bengkok tangan. Untuk dapatkan straight badan tu ya. Oh, okay. Dia orang lain ni badan dia lain. Ada orang tak boleh straight. Ada orang belakang dia ada. Kalau dia rukuk kan, belakang dia gitu. Belakang dan tengkuk kena lurus. Dia sunat dia lurus gitulah. Tapi bukan semua orang badan dia boleh gini. Kadang-kadang ada orang tu badan dia ni tengkuk kepala, tiba dia ada dia ikut bonggol. Bukan bonggol unta. Dia ada ikut badan kita masing-masing lah. Tulang belakang bengkok Ustaz. Mungkin jugalah. Saya rasa saya pun sama kot. Kalau orang tu dia memang sakit pinggang, tak boleh tunduk, rukuk betul-betul macam mana Ustaz? Dia rukuk sekadar mampu dia lah. Janji tangan sampai ke lutut. Kalau dia tak boleh tangan sampai lutut, tak apa. Kalau dia sakit. Katalah dia sakit. Tangan kalau tunduk. Dia berdiri macam ni. Mampu lah Ustaz ya. Sekadar mampu lah. Dia berdiri macam ni. Dia berdiri macam ni. Tapi nak rukuk, tak boleh. Setengah sakit tunduk. pinggang. Dia boleh macam ni je. Macam ni lah rukuk dia. Sah. Jangan paksa dia. Jangan kata, mak mesti turun. Patah sudah. Mak masuk hospital, pergi jaga mak hospital. Kita kena ukur kemampuan kita lah. Setakat mana kita sakit. Kalau kita, sakit tak boleh. Sampai situ juga lah. Sampai sebelum sakit tu. Ustaz, tak semesti 90 darjah lah Ustaz ya tunduknya. 90 darjah tu sunat. 90 darjah tu sunat. Saya nak beritahu nampak kita bicara rukuk ni je sejam lebih tau. Tak habis lagi cerita ni. Tahu tak? Tak habis lagi cerita ni. 12.45 mula, tolak 5 minit, sekarang pukul 2. Baru ada 1 jam 10 minit. Baru 4 baris. Tak habis cerita lagi ni. Saya tu punya slide lagi ni. Ada lagi slide penerangan dia. Belajar definasi tadi, dah 9 minit. Nampak tak? Banyaknya benda nak belajar.
Nampak? Ni baru satu rukun tau. Fatihah tu hari 3 kali belajar baru habis. Lepas tu belajar. Dia ingat aku dah tahu. Dah tahu apa? Mana rukuk pun tak faham. Rukuk hari-hari. Tak belajar. Kaya tengok salah. Allah. Okey. Nanti tanda bawah. Minggu depan. InsyaAllah. Tumak ninah ini syarat bagi sah rukuk. Nanti lepas tu kita dah habis baca ini. Nanti kita akan tengok penerangan sikit daripada slide. InsyaAllah. Ni dalil tumak ninah semua tak ada dalam kitab. Nanti saya akan tunjuk ni. Nanti salin juga, ambil gambar ke, print ke, apa benda ke. Okey. Okey, Kak Aziza tanya apa? Ustaz, kalau misalnya macam pinggang kita sakit, lepas tu masa kita bengkok tu, kita bengkokkan sikit lutut, tak apa ke Ustaz? Maksudnya tak lurus. Tak apa. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, cukuplah. Ini orang-orang APMM ni nak kerja ni. Ya Ustaz. Kita jumpa minggu depan lah. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kurangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Saya keluar dulu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.